Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang persembahan ELMK 3083. Pertama sekali, nama saya ialah Muhammad Zaiman Hafiz bin Hussein daripada kelas Y6 dan akta giliran saya adalah 20222424409192. Pesara saya ialah Encik Mat Syah Aidil bin Abdul Rahman. Pertama sekali, kita lihat dulu pengenalan. Pendidikan moral merupakan sebuah mata pelajaran yang memainkan peranan dominan dalam melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia, berpengetahuan dan bersopan santun. Pembentukan moral seseorang murid adalah berteraskan pada perkembangan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Hal ini selaras dengan kurikulum standard pendidikan moral, iaitu bermatlamatkan pembentukan insan yang berintegriti dan berakhlak mulia yang berpegang pada nilai universal berasaskan prinsip moral. Seterusnya, aliran pemikiran moral pula terbahagi kepada 4, iaitu naturalist, emotivist, intuitionist dan rationalist. Pertama sekali kita lihat naturalist. Naturalist ini merujuk kepada kecenderungan untuk menerima apa sahaja keadaan yang sebenar. Emotivist pula merujuk kepada sikap manusia yang bertindak mengikut emosi dan perasaan. Intuitionist pula pemikiran yang berdasarkan pengetahuan yang diperoleh melalui fahaman atau pengertian langsung dan spontan. Yang terakhir adalah rationalist, merupakan pengetahuan berdasarkan sumber utama iaitu akal yang mempunyai bukti dan juga kebenaran. Baik, kita tengok yang pertama tadi, naturalist. Definisi dia ialah aliran pemikiran naturalist merupakan seseorang ataupun gaya pemikiran individu yang sentiasa menerima sahaja takdir yang berlaku ke atasnya. Naturalisme ialah aliran pemikiran menggambarkan sesuatu dalam keadaan yang sebenar. Pemikiran ini dikritik kerana dianggap sebagai falasi naturalistik. Ciri-ciri seorang yang mempunyai sifat naturalis ini ialah bersikap rendah diri, kurang perancangan, tidak mahu menyatakan pendapat, tidak bermotivasi, kurang berusaha dan tidak membantah. Seterusnya, contoh-contoh seseorang yang mempunyai sifat naturalis ini ialah Aiman. Dia tidak berasa sedih ketika dia mendapat keputusan yang tidak cemerlang dalam mata pelajaran moral. Tambahan pula, dia tidak bermotivasi untuk membaiki pencapaiannya. Dari sini kita lihat Aiman dia tidak bermotivasi dan juga bersikap rendah diri sebab dia tak nak membaiki dia punya pencapaian tu. Jadi daripada situ kita nampak yang bahawa Aiman ni seorang yang bersifat naturalis. Di setiap perkara ni semestinya membawa kesan. Sama juga dengan seorang individu yang mempunyai sifat naturalis ni, mereka akan kurang keyakinan diri kerana murid tidak mempunyai keyakinan diri dalam melibatkan diri dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP kerana mereka ini terlalu merasa rendah diri. Yang seterusnya ialah kurang motivasi. Murid-murid ini dia tidak akan bermotivasi untuk berusaha dalam mencapai sesuatu matlamat yang boleh menjejaskan kecemerlangan murid. Dan yang terakhir adalah mereka tidak mampu memimpin. Murid tidak mempunyai semangat dalam memimpin serta bertanggungjawab ke atas suatu amanah dan dipikul. Mereka tidak mampu memimpin kerana mereka tidak mempunyai motivasi dan juga semangat. Sama juga macam yang ciri-ciri yang kita tengok tadi. Mereka kurang perancangan, tidak mahu menyatakan pendapat, kurang berusaha dan tidak membantah. Jadi kita dapat lihat bahawa mereka tidak mampu memimpin sesebuah organisasi. Seterusnya kita lihat emotivist pula. Emotivist ni definisi dia adalah berasal daripada perkataan emosi yang merujuk kepada kebangkitan perasaan. Seorang yang berfikiran emotivist akan menunjukkan sikap berdasarkan emosi dan perasaan semata-mata. Sama ada dari segi kata-kata, riak wajah dan juga tingkah laku. Seterusnya, ciri-ciri mereka. Timbangan moral adalah subjektif, mempengaruhi perasaan orang lain, agresif, pendiam, kuat, cemburu dan sensitif, gemar menarik perhatian dan juga mudah tersinggung.
Contoh-contoh seorang yang punya sifat emotivis ni ialah murid memukul seseorang guru kerana guru tersebut memarahinya di depan khalayak ramai. Selain daripada itu, Rania menjerit dan memarahi rakannya yang membuat bising di dalam kelas. Kenapa perkara ini melibatkan emotivis adalah kerana dia mempengaruhi perasaan orang lain dan juga kadang tu mereka bersifat agresif. Contohnya macam murid-murid tadi kan, dia memukul seorang guru kerana guru tu memarahinya di depan khalayak ramai. Jadinya dia berasa agak tersinggung dan juga pada masa yang sama dia bersifat agresif terhadap guru tu. Jadi itulah contohnya ciri-ciri seorang yang mempunyai sifat emotivis. Kesan seorang yang mempunyai sifat emotivis ini ialah wujud masalah sosial. Kerana murid lain enggan berinteraksi dengannya kerana tidak mampu mengawal emosi semasa bergaul. Contohnya macam tadi, kawan dia nak bergurau, lepas tu dia memukul kawan dia tu sebab dia memarahi kawan dia sebab dia mempunyai perasaan sifat yang agresif. Dan secara tidak langsung telah wujud masalah sosial. Selain daripada itu, emosi mereka juga tidak menentu kerana murid mengalami kebangkitan emosi yang tidak terkawal seperti gugup, cemas, gementar dan marah yang boleh mengganggu sesi PDP. Jadinya bila mereka ni emotivis, jadi emosi mereka tu tidak dapat dikawal. Jadi secara tidak langsung dapat mengganggu pembelajaran mereka. Dan yang terakhir, kesan daripada sifat pemikiran emotivis ni ialah mempunyai masalah perkembangan moral. Murid akan bertindak mengikut emosi semata-mata serta menganggap dirinya sentiasa benar dan betul daripada orang lain. Yang ketiga pula adalah kita lihat intuisionis. Definisi ialah intuisionis ni berasal daripada intuisi yang berasal dari perkataan Latin iaitu intuere yang bermakna memandang tepat kepada sesuatu. Aliran pemikiran intuisionis ni merujuk kepada satu proses melihat dan memahami secara spontan dan berdasarkan intelek seseorang. Tindakan seorang individu yang berfikiran intuisionis adalah berdasarkan yang dirasakan di dalam hati dia. Ciri-ciri seorang yang bersifat intuisionis ni ialah pemikiran spontan iaitu celik akal, kemunculan idea yang meledak secara tiba-tiba, mengikut gerak hati dan maklumat persekitaran, berdasarkan pengalaman hidup, dapat membaca apa daripada yang tersurat. Contoh seorang yang mempunyai sifat intuisionis ni ialah seorang murid yang berfikiran intuisionis akan mengikut gerak hatinya dalam memilih rakan. Dia tidak akan berkawan dengan individu yang dianggap tidak baik untuknya. Maksudnya daripada sini dia ada visi dia lah, kerana dia memandang suatu perkara itu daripada sudut yang lain. Dia mempunyai alur pemikiran intuisionis. Seterusnya adalah pemain catur menggunakan pemikiran intuisionis dalam mengagak pergerakan buah catur tertentu untuk mengalahkan pihak lawan. Dari sini kita dapat lihatlah tindakan dia yang mengagak pergerakan lawan itu sesuai dengan definisi dia, iaitu tindakan seorang individu yang berfikiran intuisionis adalah berlandaskan apa yang dirasai di dalam hati dia tu. Jadi pemikiran dia berdasarkan celik akal. Kesan-kesan seorang yang berfikiran intuisionis ni ialah akan terpengaruh dengan rakan. Murid ingin merasai pengalaman dan persekitaran yang menarik perhatiannya. Contohnya macam yang saya bagi yang pertama ini, seorang murid yang berfikiran intuisionis mengikut gerak hati untuk memilih rakan. Tapi kalau dia tersalah pilih rakan, dia akan terpengaruh. Contohnya kalau rakan tu merokok, dia akan terikut-ikut kawan-kawan dia tu untuk merokok. Yang kedua adalah akan terlibat masalah sosial. Sifat ingin mencuba menyebabkan murid terjerumus ke dalam kancah negatif seperti merokok, dadah, merempit dan sebagainya. Jadi ini pun macam yang saya cakap tadi, dia terpengaruh dengan rakan-rakan di sekitar dia. Contohnya dia walaupun dia berfikiran intuisionis, tapi dia tersalah menilai rakan dia. Dan secara tidak langsung akan menyebabkan dia terlibat masalah sosial. Contohnya macam dadah, merokok. Jadi mereka berasa ingin mengetahui sesuatu perkara, mereka rasa ingin mencuba. Dan seterusnya adalah terburu dalam membuat keputusan. Mereka akan bertindak membuat keputusan tanpa berfikir panjang tentang kesan dan juga akibatnya. Kerana mereka hanya berfikiran spontan. Kerana muncul idea-idea mereka tu hanya
datang secara tiba-tiba. Jadi mungkin mereka akan membuat keputusan secara terburu-buru. Dan yang terakhir adalah rasionalis. Pertama sekali kita lihat dulu definisi rasionalis ni. Rasionalis ni dia merupakan pengetahuan yang berdasarkan proses penakulan dan juga pemikiran. Penakulan itu berdasarkan dia punya intelek. Perkataan rasionalisme berasal daripada perkataan rasio yang membawa maksud reason atau sebab. Bagi golongan rasionalis, pengetahuan diperoleh daripada konsep-konsep, prinsip dan hukum-hukum, bukan daripada deria fizikal sahaja. Maksudnya dia berfikir menggunakan intelek dia, bukan hanya berdasarkan fizikal semata-mata. Mereka dapat berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan akan mengambil tindakan berasaskan penimbangan yang wajar. Contoh ciri-ciri seorang yang mempunyai sifat rasionalis adalah mempunyai kesahihan bukti. Kerana dia berfikir menggunakan akal dia. Kerana akal pemegang autoriti terakhir bagi penentuan kebenaran. Selain itu, mereka juga optimis bahawa kesejahteraan umat manusia akan ditunjang oleh kemajuan sains dan teknologi. Okey, sebagai contohnya adalah sebagai seorang peguam, Sofia menggunakan pemikiran secara rasional berdasarkan undang-undang untuk menjatuhkan hukuman kepada pesalah. Jadi di sini kita lihat bahawa Sofia ini dia menggunakan pemikiran dia secara rasional untuk membuat sebuah keputusan. Contohnya keputusan dia adalah untuk menjatuhkan hukuman kepada pesalah. Jadi dia berfikir secara betul menggunakan undang-undang yang ada untuk menyelesaikan sesuatu perkara. Baik, kita lihat pada kesan pemikiran rasionalis. Yang pertama adalah kurang nilai prihatin. Murid berfikiran rasional tidak gemar campur tangan urusan orang lain kerana menganggap tugas tersebut tidak munasabah. Kerana mereka hanya berfikir mereka bukanlah sesiapa, jadi mereka tidak perlu pun untuk tolong orang lain. Yang kedua adalah mempersoalkan arahan dan peraturan. Murid yang sentiasa berfikir secara logik sering mempersoalkan setiap peraturan yang ditetapkan dan sentiasa memerlukan bukti. Dan yang terakhir adalah kurang penerapan nilai kemanusiaan. Ini sama juga macam yang kurang nilai perhatian tadi. Murid akan menyiapkan kerja ataupun tugasannya tanpa mempunyai perasaan ingin membantu rakan lain, kerana menganggap ini bukan tanggungjawabnya. Perkara ini sama juga kerana mereka rasa mereka sesuatu perkara itu tak penting, jadi mereka tidak perlu pun untuk campur tangan. Baiklah, kita lihat pula langkah mengatasi aliran pemikiran moral dalam konteks pendidikan di Malaysia. Yang pertama adalah aliran naturalis. Guru boleh melaksanakan pembelajaran yang berpusatkan murid. Hal ini kerana murid yang berfikiran naturalis kurang bermotivasi untuk menunjukkan diri dalam kelas. Jadinya bila seorang murid itu memberi fokus kepada pelajar, seseorang pelajar, murid akan gigih dan yang terbaik akan memberikan yang terbaik apabila diberi motivasi untuk melakukan harapan dan peluang. Apabila mereka ada harapan dan peluang, mereka akan melakukan sesuatu yang terbaik. Jadinya mereka akan membuang perasaan malu mereka apabila seseorang guru itu memberikan perhatian kepada mereka. Yang kedua adalah aliran emotivis. Guru boleh melaksanakan aktiviti permainan kooperatif di dalam kelas kerana permainan kooperatif ni merupakan aktiviti yang melibatkan kawalan emosi murid, iaitu yang emotivis terhadap rakan sepermainan. Contoh-contohnya permainan yang boleh dilakukan adalah ten-ten, jutaria, anak ayam dikejar musang dan juga sebagainya. Kerana permainan-permainan ini, kaedah belajar ini sambil bermain menyumbang ke arah memperkembangkan kemahiran kawalan kendiri, iaitu self-regulation dan kemahiran sosial seperti menunggu giliran, kolaborasi, mematuhi peraturan, empati dan motivasi. Seterusnya adalah aliran intuitionis. Seorang guru itu boleh menjadi suri teladan dan model serta mentor dengan menunjukkan sikap hemah tinggi dan peribadi sosial yang baik kepada murid intuitionis. Kerana guru merupakan ejen perubahan yang boleh mencorak pemikiran murid untuk lebih rasional dalam setiap tindakan. Secara tidak langsung, nilai murni iaitu rasional, hemah tinggi dan sebagainya dapat dicontohi oleh murid dalam kehidupan seharian.
Yang terakhir adalah aliran pemikiran rasional. Guru boleh menggunakan pendekatan yang menarik dengan mempelbagaikan watak, gaya dan teknik pengajaran dan bukan hanya menggunakan pengajaran berdasarkan buku teks semata-mata. Contohnya, guru boleh menggunakan video yang berkaitan nilai-nilai murni. Jadinya contohnya seperti lakonan dan nyanyian tentang kasih sayang, prihatin dan kemanusiaan. Melalui perkara ini, murid lebih mudah untuk mengerti dan memahami serta mengamalkan kepentingan nilai-nilai murni yang ada di atas itulah. Perkara ini juga menjadi sumber pengetahuan tambahan selain juga buku teks. Jadinya bila guru-guru menunjukkan nilai-nilai murni tadi, anak-anak yang berfikiran rasionalis boleh mengikut perkara-perkara yang mereka lihat itu. Sekian saja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih.